ukuran 38,087 kaki persegi yang terletak di Jalan Zainal Abidin. Sebelum ini dikenali sebagai Jalan Yahudi. Kubur tertua di kawasan perkuburan tersebut bertarikh 9 Julai 1805 dan ia dimiliki oleh Puan Shoshan Levy. Dianggarkan terdapat 106 buah kubur dan kubur yang terbaru di situ adalah ketika tahun 1978. Satu-satunya rumah ibadat Yahudi, Sauma'ah, di Pulau Pinang yang terletak di Jalan Nagor telah ditutup pada tahun 1976. Penutupan ini adalah disebabkan masyarakat Yahudi yang pada ketika itu tidak dapat melakukan ibadat minyan, di mana terdapat seramai 10 orang lelaki berkumpul untuk beribadat secara beramai-ramai. Sebuah jalan di Pulau Pinang yang dinamakan sebagai Jalan Yahudi pernah diabadikan kerana di situ merupakan kawasan majoriti masyarakat Yahudi. Jalan ini merupakan jalan kecil yang terletak di antara Jalan Burmah dan Jalan McAllister di Georgetown. Kini, nama jalan tersebut telah ditukarkan kepada Jalan Zainal Abidin dan ini telah memadamkan salah satu daripada legasi kewujudan Yahudi di Malaysia. Percaya atau tidak, inilah kenyataan yang sedang berlaku. Gerakan Freemason juga kuat di Malaysia, antara yang paling kuat pengaruhnya di Asia. Apa yang mendukacitakan, terdapat juga orang Melayu yang berpendidikan tinggi dan berpangkat besar menyertai pertubuhan ini. Hanya kerana harta dan kekuasaan, mereka sanggup menjual agama mereka. Pertubuhan Freemason di Malaysia adalah didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966. Pada tahun 1977, ia mempunyai 55 perkumpulan dan 2,984 ahli. Ketika menjawab soalan Tuan Guru Ni Abdul Aziz di Parlimen pada 25 Oktober 1978, Datuk Hussein On berkata, kerajaan hingga kini tidak bercadang untuk mengharamkan pertubuhan ini walaupun mengakui ianya bercanggah dengan akidah Islam dan ramai golongan elit dan berpengaruh dari kalangan umat Islam di negara ini menyertainya. Freemasonry serta tunjang Zionisme telah lama bertapak di Malaysia. Freemasonry dikatakan telah berselindung di sebalik gerakan keagamaan di Malaysia. Hakikatnya, mereka membawa masyarakat ke arah kebebasan serta kehidupan anti-Tuhan. Kajian secara terperinci perlu dilaksanakan terhadap kewujudan Freemasonry di Malaysia. Di Malaysia, cawangan Freemasonry beroperasi sebagai Loji Besar Daerah Timur Tengah atau dikenali sebagai DGLME. DGLME secara rasmi bermula di Kuala Lumpur pada 20 Oktober 1916. Ia dipanggil Timur Tengah kerana pada awal kurun ke-19, setiap yang berada antara Timur India, tidak termasuk Timur Jauh, Hong Kong, China dan Jepun, dikenali sebagai Timur Tengah. Hanya pada kurun ke-20, istilah Timur Tengah merujuk kepada negara Arab dan Teluk. Cawangan ini bagaimanapun tidak mahu mengubah namanya kerana sudah biasa dengan nama tersebut dan tradisinya. DGLME ini meliputi bandar yang luas, termasuk bandar lain di rantau ini, antaranya Singapura, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Ipoh, Kuantan, Kuching, Port Dickson, Port Klang, Taiping, Kota Kinabalu, Bangkok dan Pattaya. Di Malaysia terdapat 12 loji Freemason, manakala Thailand hanya ada 4 sahaja. Di Bukit Jalil, terdapat sebuah bangunan Freemason terbesar di Asia. Ianya cukup besar untuk menampung ribuan pengikut Freemason dalam satu masa. Untuk kisah ini akan dikupas untuk satu edisi khas. Sekian, terima kasih.